Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaima Ali dalam Jejak Wanita Selangor. Kali ini kita berada di PWB Dun Tanjung Sepat. Nak tahu apa yang menarik di sini? Jom ikut saya. Episod kali ini Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Dun Tanjung Sepat. Dun Tanjung Sepat ini adalah di bawah kawasan Parlimen Sepang yang mempunyai keluasan 37,640 ekar. Dun Tanjung Sepat juga mempunyai beberapa tempat tumpuan pelancong untuk dikunjungi seperti Kuan Wellness Eco Park, Cafe Cikgu, Ani Biskut dan juga Warung Comel. Baiklah, di PWB Dun Tanjung Sepat, kita nak buat demo membuat lepat labu goyang tanpa kukus. Tapi sebelum tu kita nak kena adalah tenaga pengajar dia. Dan di sebelah saya ni adalah Puan Nur Anita Abdullah ya. Atau saya nak panggil dia Kak Nita boleh? Boleh. Kak Nita, okey. Kak Nita, sebelum kita nak buat lepat labu ni, mestilah kita nak tahu bahan dia kan. So apa bahan-bahan dia Kak Nita? Okey, kita ada gula, Okey, gula, tepung jagung, tepung beras, tepung gandum dan labu. labu. Okey, ni antara bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia. Selain tu ada lagi tak? Ada daun, Okey, daun untuk kelapa, Okey, kelapa, santan, air dan garam. garam. Lepat labu ni kita tak kukus kan? Ya, kita tak dan- kukus, je kita masak je atas dapur. Lepas tu okey. kita letak telur pisang, kita bungkus. Okey, kita nak tahu first step dia. Okey, first Okey. kita ambil ni lah. Firstnya kita ambil masukkan labu. Labu, okey. Okey. Okey, labu ni berapa gram ni? Labu ni 200 gram. 200 gram. Ya. Okey, 200 gram. 200 gram. Okey. Okey, labu. Kita masukkan tepung jagung. Baik. Okey, lepas labu masukkan tepung jagung. Tepung jagung. Okey. So kita masukkan semua bahan ni lah. Tepung jagung. Tepung jagung. Kita masukkan gula. Okey, gula. Berapa banyak? Kita gula? masukkan tepung beras. Tepung beras. Okey, Kita masukkan tepung gandum. tepung gandum. Tepung gandum tak banyak Okey. Tepung gandum kita guna 50 gram 50 saja. gram. Macam tepung beras tadi nampak banyak. Ya, tepung beras ni kita guna lebih lah. Lebih. Okey, Okey. garam. Okey, garam. Okey, itu je. Okey, itu je. Okey, itu je. Kita masukkan, kemudian kita masukkan ada lagi? air dengan santan. air dengan santan. Okey. Dia perlukan santan. Dia perlukan santan untuk melemakkan lepat Lepat. kita. Okey. Okey, kita kacau dia, masukkan santan. Okey. So dikacau dulu sebelum Okey. dia letakkan Ya, di kita atas. kacau dulu bagi sebati. Lepas tu baru kita kacau atas dapur lah. Okey, sambil-sambil kacau tu, nak tanya jugalah Kak Ita, berapa lama dah Kak Ita jadi tenaga pengajar di PWB ni Kak Ita? Dalam 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. So dalam 3-4 tahun ni ada tak pengalaman ataupun orang kata macam yalah macam mana nak mengajar peserta-peserta yang datang belajar dengan akak? Pengalaman tu macam biasalah kita mengajar kan dengan student, ada kadang yang student banyak kerenah lah. Itu cabaran je lah cabaran kan. dia, Cabaran ya. dia. Okey. Ni nak kena kacau sampai hancur lah ni. Kita nak ni bagi dia sebati dulu. Tepung-tepung dia, lepas tu baru kita ni lah. Okey. Okey dah. Selain daripada labu boleh buat apa lagi? Boleh, Apa kita lagi boleh yang- buat pisang. lepat Pisang pun kita boleh buat tanpa kukus. tanpa kukus. Teknik dia yang sama. Teknik sama. Ya. Tapi apa orang kata tahan. Dia tahan ni kukus ni
tahan lama ataupun yang masak macam ni? Sama je. Oh, dia sama je? Tapi kukus lagi tahan lama lah sebab je kita dah kukus dia. Yang ini kita masak dia sampai masak, lepas tu baru kita bungkus dia. Okey, lepas tu kita boleh masak atas dapur. Okey. Dia dah berapa lama Kak? Dia okey macam Kak cakap dalam 10 minit macam tu. 10 minit untuk masak ni. Kalau macam kukus? Kukus dia, kalau kukus kita tak payah masak dululah macam ni. Kita dah mixkan dia tepung, gandum semua tadi dengan labu. So lepas tu kita bungkus dia. Dia terus bungkus baru kita kukus. Okey. Kalau macam ini lepas labu gedik goyang. Gedik goyang. Okey. So kita dah tak payah kukus lah, kita je masak dia. Ni berapa lama ni nak siapkan satu dalam 10 minit je sebab ini angin kan. Kuat angin. Ya, angin kuat, takut ni api dia tak ni lah. Okay. So kalau Akak mengajar, berapa ramai peserta yang selalunya hadir? Selalunya ramai lah. Kebiasaan yang Akak ajar dekat sini lebih dalam 50 orang lah. Dia tengok pada menu apa yang kita ajar. Okay, Kak Ita, kenapa Akak Ita memilih untuk memasak dibanding kukus ni Kak? Yang kira yang memasak ni lebih senang lah daripada yang kukus. Kalau yang kukus ni kita nanti daun tu dia nampak basah, nampak macam comot lah kan. Kalau yang macam ni yang masak jadi daun tu pun nampak kering, bersih. Okey. Boleh tak kalau saya nak try kacau? Boleh. So dia nampak macam berketul-ketul ni. Ya, dia nak bagi dia pekat. Okey, dia pekat. So macam pengalaman Akak sebagai tenaga pengajar, mungkin soalan-soalan tu daripada pelajar tu biasalah kan? Ya. Dan ada tak yang Akak monitor lah, macam tengok peserta yang dah berjaya menghasilkan apa yang dah Akak ajar? Ada. So macam mana dia punya orang kata, ada dia buka kedai ke ataupun dia berniaga online ke? Ada yang dah berniaga online, ada yang ambil tempahan. Okay, maknanya apa yang Akak mengajar tu diorang ambil. Ya, diorang dah serius ada. Diorang serius diorang serius apa yang diorang dah belajar. Tapi itulah dah bermacam produk lah apa yang diorang buat. Macam-macam produk dah belajar dengan Akak Okey. So dia memang berketul-ketul macam ni dia ke ataupun dah proses nak memekat lah tu. Okey, dia akan jadi macam mana lepas tu? Dia akan jadi kental. Oh, dia kental. Dia kena kacau takut itu yang bawah katanya dia bergoyang masak tu lah. Nanti dia masak lah. Okey. Slow lah. Slow kan. Alright. Dia dah mula ni. So nanti bila dah siap kita akan bungkus lah kan? Ya. Okey. So dalam 200 gram labu ni berapa keping labu? Berapa orang kata berapa biji labu yang dapat dihasilkan? Okey, dia tengok daripada besar mana yang kita buat. Berapa gram bergantung pada ni lah. Dia dah pekat Pekat. Okey. So dia tak lama lah buat ni kan? Dia buat dia sekejap je. So mudah, dia punya bahan pun tak banyak. So mudah pun mudah. Betul. Okey. Oh, biasa kalau ni letak pisang pun boleh. Ataupun apa lagi? Pisang, selain ni, sekarang ni pisang dengan labu je lah. So macam labu ni Akak pernah buat lah kan? Tenaga pengajar. So dekat mungkin Akak dah pasarkan ke ataupun pernah jual ke? Ada tak? Laku tak lepas labu? Laku sebab lepas labu ni memang kegemaran ramai. Okay. Malah ada yang menanya-nanya. Ada yang tanya. Tanya, kau tak buat ni ke lepas labu cakap kan? Kira macam banyak permintaan daripada ni lah orang luar. Jadi dia pekat, kita tengok sampai dia berkilat, baru dia masak. Ni memang warna, orang kata warna dia memang asli. Ya, kita tak payah campur pewarna lah kan? Tak payah letak pewarna. Kak Ita, nampaknya lepat labu ni dah hampir siap.
ataupun dah nak siap dah ni? Ya, tunggu dia berkilat je. Nak tahu dia berkilat tu macam mana tu? Dia nampak dia macam berminyak shining. Okey. Dan selepas lepat labu ni berkilat, kita akan buat proses pembungkusan. Okey Kak Ita, proses dah masak pun dah masak. So sekarang kita nak membungkus. Ya. Okey. Katanya tak boleh tunggu lama-lama kan? Ya, sebabnya nanti tunggu lama je dia dah sejuk, dia berketul dah tak cantik. Okey, jadi kena cepat. Kena cepat letak macam mana? Okey, kita masukkan dia, ambil dalam satu sudu setengah. Oh, dia nampak Tengok berminyak dia. dia nampak berminyak dan berkilat. Itu tandanya dia dah masak lah. Okey. Okey, kita ambil letak kelapa. kelapa. Okey, ni. Kelapa ni kita dah siap letak garam ya. Okey. Kukus dulu, lepas tu letak garam. Okey. So bungkus je dalam. Okey. Tu kita bungkus je. Saya kena cuba ni satu ni. Ya, nanti Macam boleh mana cuba tu? cara pembungkusan dia ya. Nampak macam senang je nak Ya, bungkus. senang je. Okey. Kita dia nakkan kalau dia bulat, baru dia cantik. Kita lipat je. Kita padatkan dia sikit. Okey. So tak letak terlalu banyak lah kan? Ya, dah jadi. Dah jadi. Okey, satu dah siap. Okey. Okey. Kita letak dalam. Okey, boleh letak dalam ni lah. Okey. So Boleh untuk yang cuba? kedua, Kedua. saya nak buat. Saya nak Okey. cuba buat. Boleh cuba. Okey. So dia nak ambil dia tu tak banyak sangat ke? Ambil dalam satu sudu setengah. Satu sudu. Setengah. Agak-agak je lah. Okey, kita Sini. lepelkan So dia. lepelkan dia Ya. Bagi dia memanjang. Okey. Panjangkan dia. Lebar ikut lebar lagi daun. panjang. Ya. Okey, boleh macam ni? Boleh. Okey, lepas tu kita Okey, letak masukkan inti. inti dia. Okay. Nak banyak. Inti ada yang suka banyak, ada yang suka sikit. Kalau yang banyak ni takut orang cacing tak. Oh tak. So letak tak Ya. terlalu banyak lah kan. Dan okey, macam ni boleh kan? Okey. And then Lipatkan lipat dia, gulungkan dia sampai dia oh, temukan dia. Lepas tu tarik dia bagi padat. okey. Bagi tarik. Tarikkan Tarik. dia. Oh, okey. Macam ni. Lepas tu gulung bagi dia padat-padat. Panas. Okey. Okey. Lepas Lepas tu lipat. Nak tahu dia. Okey, lipat dia. Lipat ke bawah. Oh, lipat je. Boleh ni. Okey, boleh ha? mana-mana. Okey. Okey, padatkan dia. Tak sama dia punya. Ya. Tak sama dia punya. Okey. Okey. Okey, macam ni. Ya. Okey, yang kedua dah jadi. Okey, seterusnya Kak Ita buat. Okey. Lagi laju kot. So memang lepat labu ni memang banyak permintaan daripada ni lah. Sebab saya bau pun dah rasa macam sedap. Rasa kan? lagi sedap lagi kan. Yalah. Sebab dia lemak kan. Dia macam sebab kita letak santan ni berapa lama boleh tahan ni? Santan lebih kurang petang tahan lah. Petang sampai petang lah. Sampai petang. Tapi kalau letak dalam peti ais? Peti ais tahan. Tahan okey. So agak-agak ni dalam 10, lebih 10 ni boleh. Lebih ya. Ni kan lepas. Tengok pada besar mana kita buat. Ya. Okey. So pengalaman Kak Ita sebagai tenaga pengajar ni dah berapa tahun ni sebenarnya? Dalam 3-4 tahun. 3-4 tahun juga. Ya. Okey. Maknanya dah banyaklah pengalaman yang Kak Ita ajar. Ya. Kan? Selain daripada lepat ubi ni apa lagi yang Kak Ita? Macam-macam. Kuih-kuih. Kuih-kuih talam. Banyaklah. Ya. Semua jenis masakan. Ya. Okey. Kalau nak cantik kita bagi padat gulung dia. Baru dia nampak cantik bulat. Okey. Kan. Betul nak nampak cantik. Ya. Dia punya dia barulah dia panjang-panjang. Barulah dia kan okey, kita okey. nampak dia sama. Dia kalau tak panjang dia nampak dia lagi cantik lah. Kan. Tadi dah 200 gram labu kita gunakan. Ya. Anggaran berapa biji kita akan hasilkan? Anggaran dalam 10 ke 15 tengok pada kebesaran mana yang Kebesaran kita guna.
banyak Okey, mana. macam lepat ni ada tak akak buat tempahan dari rumah, macam ada kenduri ke ataupun? Ya, ada. Ada. Selalu berapa banyak tempahan, berapa biji kena buat? 200. Okey, 200 banyak tu. Ya. Dan akak ada asisten ke buat seorang? Ada asisten anak lah. Okey, anak. Okey, maknanya ada yang tolong lah kan? Ya. Okey. Dan permintaan daripada macam nak buat kenduri apa semua tu, adakah labu semata-mata ataupun ada yang Macam-macam. Ada lepat, ada labu ada lepat pisang, macam-macam lah. macam-macam? Lepat labu goyang kita dah nak siap ni. Okey, ni yang terakhir dibungkus. Ya. Okey. Ada berapa yang dapat? 15 kan? 15. Ya, dalam 15 biji. 15 biji. Lepat labu goyang. Dan apa harapan Kak Ita? Harapan saya semoga penyedia PWB banyakkan ada kelas-kelas untuk penduduk-penduduk kat sini lah. Untuk dia orang lebih yelah, dapat melahirkan ramai mendapatkan ramai lagi yang pandai nak buat. Ya. Kan? Boleh menjana pendapatan mereka lah. Dapat menjana pendapatan Ya, sendiri betul. kan. Okey, terima kasih Kak Ita sebab sudi mengajar saya, dan mereka yang sedang menonton video ini mesti dah pandai buat lepat labu goyang. Ya. Tanpa kukus. Baiklah, kita ada segmen seterusnya sebentar lagi. Nak tahu apa yang menarik selain daripada lepat labu goyang ni? Nantikan selepas ini. Jejak Wanita Selangor kali ini berkesempatan menemu ramah yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Sepat, iaitu Tuan Borhan Aman Shah. Baik, sekarang cukup bertuah. Kita dapat bersama yang berhormat Tuan Haji Borhan bin Aman Shah, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Tanjung Sepat. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey YB, saya nak bertanya sikit mengenai bagaimana YB melihat pergerakan PWB di Tanjung Sepat ni. Saya pertama-tama bersyukur kepada Allah SWT lah, kerana dengan ada pergerakan PWB fokus di Tanjung Sepat ni, saya lihat satu pergerakan yang sangat baik, dan mana kita menjana tenaga-tenaga wanita, khususnya kemahiran dan sebagainya di DUN Tanjung Sepat. Dan saya lihat pergerakan ini sangat mendapat kerjasama yang erat dari seluruh lapisan bilang wanita, tidak kira umur dan sebagainya. Dan saya lihat setiap kali program yang kita adakan mendapat sambutan yang hebat. Artinya kita cuba membantu wanita-wanita ini untuk mendapatkan kemahiran dalam segala apa juga bentuk kemahiran, sama ada dari segi pembuatan kuihnya, kemahiran kraft tangannya dan sebagainya. Jadi saya harap dengan adanya pergerakan PWB di DUN Tanjung Sepat ini akan memberi satu impak yang besar, khususnya kepada kaum wanita di DUN Tanjung Sepat. InsyaAllah. Dan bagaimana jalinan kerjasama antara ADUN dan juga PWB? Dari segi hubungan dan jalinan kerja ini, saya sering memantau, dan pihak penyelia PWB DUN Tanjung Sepat, Puan Hajah Siti Zubaidah, seringkali berjumpa dengan saya, menyusun program-program untuk di bawah DUN Tanjung Sepat, dan saya memberi beberapa pandangan dan sokongan untuk memastikan bahawa setiap program yang diadakan itu berlainan bentuk kemahirannya, dan juga memberi satu susun atur gerak kerja yang lebih baik. Jadi kadang-kadang saya lihat mungkin dari segi penyesuaian tempat, dari segi location kampung yang kita kenal pasti berbentuk kemahiran yang macam mana sesuai. Jadi pihak PWB penyelia DUN Tanjung Sepat nampaknya memberi kerjasama yang sepenuh kepada saya dan minta pandangan kita, dan saya dengan memberi penuh keyakinan kepada beliau untuk melaksanakan tanggungjawab. Okey, boleh YB komen sikit mengenai plan yang dirangka oleh YB Dr. Siti Mariah ini? Okey, saya rasa syukur dan tahniah kepada Yang Berhormat Dr. Siti Mariah. Saya lihat kerjasama dan juga idea yang diberi oleh Yang Berhormat Dr. Siti Mariah ini sangat baik selaku Exco Kerajaan Negeri Selangor, yang mana saya yakin dengan idea-idea dan juga sumbangan beliau untuk membangunkan PWB ini peringkat Negeri Selangor sangat-sangat baik.
dan kita harap beliau dapat lagi mencetuskan idea-idea yang lebih kemas, lebih baik dan untuk memastikan bahawa wanita khususnya di Negeri Selangor dan khasnya di Dun Tanjung Sepat ini dapat menerima apa juga kemahiran dan aktiviti di bawah PWB. InsyaAllah. Dan apa harapan YB kepada PWB terutamanya di Dun Tanjung Sepat ni lah? Harapan saya sebenarnya apabila semua wanita ini mengikuti setiap kursus kita. Sebab itu kita ada jaringan dan kita ada satu grup. Ya? Dan saya minta setiap kali wanita-wanita yang hadir ini letak nombor telefon, alamat dan sebagainya. Kerana kita nak bentuk satu grup WhatsApp untuk kita dapat memberi informasi dan juga memastikan beliau ini ataupun di kalangan peserta ini tidak tertinggal dengan informasi yang ada. Dan kita tak nak mereka ini bila hadir kemudian kita biarkan begitu saja. Dan kita pastikan bahawa setiap peserta ini boleh menjana pendapatan sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Dan pada tahun lepas saya ada buat satu program di mana kita kumpulkan semua peserta ini di impian hotel, kita raikan mereka ini dan kita beri hadiah kepada mereka yang berjaya, yang hadir sepenuhnya setiap program kami, kemudian yang telah menjana pendapatan, adakan produk masing-masing. Dan alhamdulillah saya lihat nampaknya di kalangan wanita yang hadir dalam kursus yang kita adakan, mereka telah membuka perniagaan sendiri melalui online dan sebagainya. Ini sangat-sangat membanggakan saya sebagai wakil rakyat di Dun Tanjung Sepat dan saya harap ini dapat berterusan. InsyaAllah. Terima kasih YB. Baik. Itu saja daripada YB. Saya berharap agar hasrat yang disampaikan oleh YB tadi dapat memberi wanita-wanita di luar sana mampu berdiri sendiri, berdikari dan menjana pendapatan keluarga. Baik, kita akan ke segmen seterusnya. Sebentar lagi, apa yang menarik? Kita tunggu selepas ini. Pusat Wanita Berdaya Dun Tanjung Sepat ini dipimpin oleh Puan Siti Zabidah binti Kusnin atau lebih dikenali sebagai Puan Siti bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 10 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Dun Tanjung Sepat ini ialah program Pusat Khidmat Masyarakat Dun Tanjung Sepat dan ziarah ke rumah penduduk yang sakit bersama YB serta mengadakan kelas qiraat di Kampung Endah. Baik, kalau tadi kita bersama YB, kali ini kita nak bersama penyelia PWB Dun Tanjung Sepat iaitu Puan Siti Zubaidah binti Husnin. Okey, atau lebih mesra dengan panggilan Kak Siti Saya. Okey, Kak Siti. Kak Siti dah berapa lama sebagai penyelia? Saya dah menjadi penyelia Dun Tanjung Sepat ini dah 2 tahun dah, bermula daripada 1 bulan 9 2018 sehingga 31 hari bulan Ogos 2020 lah. Sepatutnya dah habis ni. Ya, saya. Tapi masih berkhidmat. Apa rahsia tu sebenarnya? Alhamdulillah, YB saya Tuan Haji Burhaman Shah masih lagi memerlukan dan memberi kepercayaan kepada saya untuk meneruskan lagi legasi PWB untuk seterusnya lah, mungkin untuk setahun sajalah. Okey, dan mungkin banyak program yang Kak Siti dah buat. Untuk tahun 2019 program saya di Dun Tanjung Sepat sebanyak 29 program. Oh, banyak. Okay. Maksimum lah tu. Okey. Dan apa sebenarnya cabaran seorang penyelia ni? Cabaran seorang penyelia ni inilah pertama sekali keadaan cuaca. Kalau keadaan cuaca tu tak mengizinkan, terutama kalau sebelah pagi cuaca hujan, jadi susah ibu-ibu dan para peserta nak datang. Jadi masa itulah kemungkinan peserta kita tak mencapai apa yang saya target lah. Macam tu. Dan kedua, sekiranya ada sesebuah tempat yang tempat saya buat program tu ada ahli karya yang meninggal dunia, sudah tentulah peserta saya akan mengutamakan ziarah kepada yang meninggal itulah. Jadi memang akan menjadi masalah kepada peserta yang hadir nantilah. Dia
dia akan kurang juga. Bejas lah kat situ. Ya. Kalau ikutkan di PWB Don Tanjung Sepat ni banyak aktiviti-aktiviti yang dibuat kan. So apa yang menarik sekali yang akak tengok yang akak rasa menarik dia. Sepanjang pengalaman akak menjadi penyelia, program yang paling disukai dengan peserta saya lah itu bahagian masakan lah. Masakan dan kraft tangan. Itu memang kalau kita iklankan memang menderu lah, orang semua nak masuk. Macam itulah. Okey. Dan apa plan jangka panjang yang Kak Siti dah buat? Itulah masa saya pun tinggal setahun, tapi saya berharap untuk tahun yang akhir ni impian saya lah, saya ingin mengeluarkan peserta-peserta yang mengikuti program saya itu menjadi seorang wanita yang boleh berdikari, terutama kepada wanita-wanita B40, wanita-wanita ibu tunggal dan wanita-wanita yang tidak bekerja, iaitu suri rumah, supaya mereka dapat berdikari sendiri, boleh mengeluarkan produk melalui di rumah lah maksudnya, untuk membantu keluarga mereka lah dari segi keuangan dan menaikkan ekonomi keluarga dia. Baik. Macam tu. Baik. Terima kasih Kak Siti sebab sudi berkongsi berkongsi idea di mana seorang penyelia yang begitu aktif. Besar harapan Kak Siti kepada PWB Don Tanjung Sepat ni, dan saya mendoakan juga agar Kak Siti lebih maju dan lebih mendapat pelbagai program, membuat pelbagai program lagi di PWB Tanjung Sepat ni dan dapat menabur jasa bakti di PWB Don Tanjung Sepat ini. Okey? Terima kasih. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita akan ke segmen seterusnya bersama peserta. Nak tahu apa yang menarik? Tunggu selepas ini. Baik, sekarang saya bersama peserta pertama PWB Don Tanjung Sepat, iaitu Puan Haslina binti Hamzah, atau saya panggil Kak Lina, boleh kan? Boleh. Okey, Kak Lina. Kak Lina ni antara peserta yang sangat aktif membuat produk di kelas PWB, kan? Iaitu mi kuning. Okey, sebelum kita cerita pasal mi kuning ni, saya nak tahu juga macam mana Kak Lina boleh terlibat dengan PWB ni. Memula saya melalui kawan-kawan bagi tahu, viralkan dalam grup-grup WhatsApp semua. Itulah saya tahu. Okey, dah berapa lama dengan PWB? Dah setahun lebih juga lah. Setahun lebih. Okay. Ini antara produk mi kuning yang Kak Lina buat. Ya. Apa cabaran nak buat ni sebagai peserta? Cabarannya itulah masa dengan dia punya pakai mesin manual itulah yang susah sikitlah nak buatnya. Tapi Kak Lina boleh sangat aktif, sangat fokus dengan pembelajaran di kelas PWB ni kan. Dan apa manfaat Kak Lina dapat dengan menyertai kelas PWB ni? Yalah, boleh menjana pendapatan, sambil suka-suka buat dari mula suka buat, boleh buat perniagaan lah. Boleh membantu meringankan, dapatlah duit poket ke apa ke. Baik, sekarang ini kita bersama peserta kedua kita pula, iaitu Puan Fatimah binti Antan atau Kak Timah. Okey, Kak Timah ni antara peserta PWB Don Tanjung Sepat yang sangat aktif membuat bunga daripada sabun. Macam mana Kak Timah boleh tahu tentang PWB ni? Mula-mula kawan ajak, dia suruh sertai ada program PWB tu, ada macam-macam kita boleh buat belajar. Lepas tu akak join belajar bunga sabun. Okay, melalui kawan-kawan lah. Apa manfaat Kak Timah dapat daripada kelas-kelas? Melalui kelas PWB tu kita boleh jumpa kawan-kawan. Lepas tu kalau ada kita boleh buat ni, boleh buat jual, menjana pendapatan. Lepas tu boleh mengisi masa lapang. Kepada wanita kat luar sana, jangan lupa untuk sertai PWB ni di Don tempat anda, kerana banyak aktiviti dan juga ilmu secara percuma. Baik, sekian sahaja jejak wanita Selangor di PWB Don Tanjung Sepat. Kita jumpa di PWB Don seterusnya. Jangan lupa like dan juga share video ini. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Bye.